Belum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله الحمد لله bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat nikmatnya dipertemukan kita pada kali ini untuk kita sambung siri tazkirah kita dalam kitab Minhajul Abidin pada muka surat 272 di bawah tajuk Benteng Tawakal, bahagian keempat Benteng Tawakal, di mana pada minggu sudah kita diberitahu bahawa mencari rezeki itu bukan suatu kewajipan. Bukan suatu kewajipan, tetapi satu perkara yang dibolehkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lalu dalam surah Jumaah, wabtaghu min fadlillah. Mana dikatakan bahawa sebelum wabtaghu ada ayat wazarul bai'. Jadi daripada ayat itu dikatakan bahawa mencari rezeki itu dibolehkan, bukan diwajibkan. Kita ni di bawah tajuk ataupun peringkat godaan yang menggoda kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah masalah rezeki dan juga tuntutan kehendak-kehendak hawa nafsu. Maka di sini disebut bahawa dalam masalah rezeki kita tidak perlu fikir panjang, kerana Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita. Adapun untuk mencari itu kita sekadar dibolehkan. Tetapi hari ini kita lihat kebanyakan di kalangan manusia menganggap ianya satu kewajipan yang diutamakan berbanding dengan ibadah. Sebenarnya kita dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini terbalik. Dalam bab mencari rezeki, lebih lagi dia anggap lebih daripada ibadah itu. Sedangkan yang wajib ibadah. Baik. Jadi untuk sambungan pada kali ini, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza halaftum fastadu wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu. Ayat tersebut mengisyaratkan bahawa hukum pergi berburu tidak wajib, tetapi tidak juga dilarang, tetapi hanya dibolehkan. Hukum pergi berburu daripada ayat surah Al-Ma'idah itu dikatakan bahawa boleh berburu setelah mana kita dah selesai dah kerja-kerja haji, dah habis dah ihram, maka boleh berburu, bukan wajib berburu, boleh berburu. Baik. Jadi disebut di sini rezeki kita merupakan suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dan usaha mendapatkannya. Dan untuk mendapatkannya, apakah kita perlu mencari sebab-sebab itu untuk mendapatkannya? Dikatakan di sini bahawa tak perlu. Tidak perlu, sebab Allah akan mendatangkan rezeki itu baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Supaya kita tak fikir panjang dalam masalah rezeki, kita disuruh fokus kepada amal-amal ibadah. Supaya masalah rezeki itu tidak mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebut bahawa tak perlu cari sebab pun tak payah. Tak perlu cari sebab untuk mendapatkan rezeki. Sebab apa? Sebab rezeki itu Allah Ta'ala boleh beri kepada kita dengan sebab. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan
bersebab. Maka sebab itu Allah Ta'ala datangkan. Allah Ta'ala beri sebab-sebab itu kepada kita. Kalau tanpa sebab pun boleh juga. Dan banyak orang ni kita menerima, kita mendapat rezeki, menerima daripada pemberian orang tanpa usaha daripada kita. Kita duduk je di rumah. Duduk di rumah, tiba-tiba ada orang telefon, nak hantar barang. Ada orang datang ke rumah, hantar barang. Macam biasa yang saya sebut, kadang-kadang kita duduk di rumah ya. Peristiwa ni banyak berlaku terutama pada bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan. Kita duduk di rumah diam-diam. Tak minta pun kepada Allah Ta'ala. Tidak ada usaha dan sudut usaha doa dan juga usaha buat. Tidak ada. Kita tak beli tepung. Kita tak bancuh tepung. Kita juga tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba petangnya ada orang datang ke rumah bawa kuih. Bagilah, dapatlah buah melaka 20 biji. Walaupun kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita tak usaha beli tepung, bancuh tepung untuk buat buah melaka. Tapi dapat. Itu antara rezeki tanpa usaha. Tanpa sebab. Baik. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 273. Muka surat 273. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Allah Ta'ala kata tak ada rezeki. Mana-mana makhluk yang mana-mana makhluk pun, tidak ada satu pun di kalangan makhluk yang melata atas muka bumi, hak bergerak atas muka bumi itu, melainkan rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Semut rezeki dia daripada Allah Ta'ala. Lipas, kala, jengking, ular, kelkatu, semua jenis makhluk yang ada atas muka bumi itu rezeki dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tanggung. Bahkan kadang-kadang kita lihat satu perkara yang agak pelik ataupun aneh juga mengenai makanan binatang-binatang ini. Makanan binatang ini kita lihat kalau kita tengok cicak, makanan dia yang berupa kita kata rezeki dia daripada sesuatu yang yang boleh terbang, macam kelkatu. Cicak Allah Ta'ala jadikan tak boleh terbang. Kelkatu boleh terbang. Kalau ikutkan gitu, payah nak dapat lah. Cicak ni bukan jenis macam manusia, ada akal. Boleh fikir macam mana cara nak buat plastik ke, nak dia. Tetapi oleh kerana dah dijamin, ditentukan oleh Allah Ta'ala bahawa kelkatu itu rezeki untuk cicak, maka dijadikan kelkatu terbang jauh tu, dia akan pergi kepada cicak. Dia pergi dekat kepada cicak sehingga cicak tu boleh makan. Sedangkan cicak tak boleh terbang. Kelkatu boleh terbang. Kalau kita Allah Ta'ala beri akal. Kita makan ikan, maka kita pandailah reka buat alat untuk menangkap ikan. Cicak dia tidak ada akal macam tu. Kucing, kadang-kadang dia dapat burung, boleh makan burung. Mana dia jadikan bahawa burung tu datang kepada dia, ada keinginan untuk kucing ni pergi ke mana-mana dan sebagainya. Jadi rezeki itu semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mencari apa-apa yang tidak diketahuinya, kerana tidak tahu di mana terdapat rezeki yang madmum itu. Sedangkan rezeki yang madmum adalah perbuatan Allah Ta'ala. Rezeki yang dijamin. Allah Ta'ala jamin rezeki itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak suruh, dia kata, mana mungkin Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya mencari sesuatu yang kita tak tahu. Mana Allah Ta'ala suruh cari rezeki, kita cari di atas perintah Allah Ta'ala, itu adalah ibadah. Jadi kita tak perlu bersusah payah
akan bersungguh-sungguh bersungguh sehingga kita kata meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan rezeki akan seperti mana hari ni kita lihat orang kata ada orang kata tak kerja nak makan apa dia tak ada dan sebagainya akan sedangkan kita disuruh beribadah kepada Allah Taala. Ramai di kalangan orang-orang alim yang kerja dia hanya beribadah kepada Allah Taala. Ibadah ni bukan sembahyang je. Akan jangan kita ingat duk sembahyang, duk puasa dan sebagainya. Buat apa Allah Taala suruh. Akan macam kita kata menyebarkan agama, akan dakwah, akan masuk kebun pun Allah Taala suruh. Akan pergi kita kata usaha, tapi jangan nampak daripada situ. Akan rezeki Allah Taala bagi. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja masuk pejabat kerana Allah Taala. Akan dan rezeki Allah Taala bagi. Ramai orang hak masuk pejabat tak kaya-kaya pun. Ada orang hak tak masuk pejabat kaya-kaya. Akan bahkan ada orang yang kerja yang berpendapatan, dikatakan ada gaji bulanan lah. Akan ada gaji bulanan, bekerja akan berbeza dengan pendapatan daripada tak masuk pejabat ni. Akan sehingga ada di kalangan cikgu yang berhenti jadi cikgu. Kerana apa? Kerana rezeki dia dari sudut lain. Dengan kita kata bela lembu, akan bela kambing dan sebagainya. Akan baik. Jadi dan rezeki itu Allah Ta'ala bagi, kita tak perlu fikir panjang. Akan Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki kita. Yang kita kena fikir, akan kita kena kreatif adalah untuk melakukan ibadah. Macam mana nak jadikan bahawa akan seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kerana kewajipan kita adalah beribadah. Akan Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tugas kita adalah untuk melakukan ibadah, untuk bekerja. Tapi kalau kita bekerja atas nama ibadah, itu yang dituntut. Akan itu yang disuruh. Bukan kita kata kerja untuk apa? Untuk dapat supaya boleh makan. Kan seperti mana orang duk kata tak kerja nak makan apa dia? Kan mana tak buat ni, mana akan dapat hasil? Mana akan buat tu sebab apa buat? Sebab Allah Taala suruh. Hasil Allah Taala akan bagi. Ada orang yang buat tak dapat hasil. Ada orang yang tak buat dapat hasil. Ada orang yang buat dapat hasil. Akan sebab biasanya Allah Taala beri itu akan dia ada sebab-sebab dia. Akan selalunya bersebab dan boleh bagi Allah Taala tanpa sebab. Baik. Jadi disebut bahawa kita hanya sekadar berusaha sebelum ada kepastian. Sama ada rezeki kita berada di pasar atau di sawah, sehingga di antara sekalian ramai manusia tidak ada yang benar-benar mengetahui sebab-sebabnya. Ramai manusia tak tahu sebab. Akan tak tahu sebab kok mana dia. Sebab tu kita lihat akan di kalangan orang yang belajar sekalipun. Belajar masuk universiti akan ambil bahagian-bahagian tertentu, bidang-bidang tertentu. Akan keluar universiti akan kerja dia kok lain. Akan belajar kok lain, dah habis dah kita kata modal yang banyak dah untuk belajar di situ. Akan masuk situ puluh ribu dah habis. Akan untuk nak ambil kos ataupun kita kata bidang yang dia apa ni belajar tu, akan keluar dengan modal habis banyak tu tak boleh dimanfaatkan, tak boleh diguna. Akan kita kata keluar universiti kerja bidang lain pula. Kadang-kadang keluar universiti kerja kilang, tak ada sakut paut kita kata dengan ilmu hak belajar, kita kata macam accountantnya, macam apa ni hak belajar di universiti tak ada kena mengena. Ada yang macam tu. Akan sebab apa? Akan sebab dia kata sini bahawa akan ramai manusia tidak ada yang benar-benar tahu akan sebab-sebab rezeki dia, akan kok mana mari dan sebagainya. Akan sebab kita ni rezeki kita kadang-kadang banyak juga yang kita tak sangka. Akan kadang-kadang kita keluar rumah, akan nak pergi kedai, akan mungkin nak beli roti ya. Akan sampai situ pula ada orang ngajak minum pula, minum teh, akan makan roti canai. Kita tak sangka pun akan boleh makan roti canai yang itu, akan boleh minum teh free. Walaupun kita kata teh tu teh apa ni, teh o ko, akan teh ais ko, tapi tetap juga nama dia teh free walaupun akan apa ni sebab apa? Sebab kita tak bayar. Walaupun teh ais, order teh ais, dapat teh free. Baik. Sebab manusia hanya meraba-raba dan menduga dari mana datangnya rezeki itu. Dan Allah tidak memerintahkan manusia untuk mencari apa-apa yang tidak diketahui.
kita sekadar agak-agak je duk rasa-rasa mungkin rezeki kita ni kalau tanam ubi mungkin kita boleh makan ubi. Selalunya kita beranggapan macam tu. Kita nak makan betik, kita tanam betik ataupun kita beli betik. Sebab apa? Ada keinginan nak. Kita tidak tahu bahawa betik yang kita beli, ubi yang kita tanam itu rezeki kita. Kadang-kadang kita tanam ubi. Kalau cerita tanam ubi ni dikatakan tanaman yang paling mudah lah. Paling mudah. Ubi ni dia tak ada benih apa dia, tanam batangnya, campur kadang-kadang tumbuh. Dan tanam ubi ni orang kata tak payah buh baju. Kalau tanam lain kena buh baju. Tak pernah dengar pula ada jual kat kedai baju ubi. Selalunya ubi ni mudah sangat tanam dia, campur batang je jadi dan tak payah buh baju. Ada orang yang usaha tanam ubi. Duk ingat boleh makan ubi. Tiba-tiba dah tanam, baru seminggu tanam belum cabut dah habis. Dah ada hak lain cabut dulu dah. Binatang-binatang mari cabut dan sebagainya sehingga dia tidak dapat hasil daripada ubi yang dia tanam. Dan kalau dia boleh cabut pun boleh cabut. Tiba-tiba dah mari sakit pula, tak boleh nak makan. Tak boleh ni apa, kena angin, sakit angin pula. Ia sekadar boleh cabut lah. Boleh cabut je ubi, lepas tu bagi je kat orang. Mana tak boleh mengecapi daripada hasil usaha dia tu. Ada yang macam tu. Ada yang dapat, mana kita agak-agak je duk rasa. Kalau tanam ubi boleh makan ubi, kalau beli betik boleh makan betik, belum tentu. Kadang-kadang beli betik letak kat rumah, ada pula orang datang ke rumah. Contoh anak-anak balik, anak pula mengandung pula dah mengidam nak makan betik, bagi kat dia. Dah tak ada rezeki kita. Bahawa kita ni teraba-raba saja mencari kok mana. Baik. Sebab itu kita tunggu je Allah Ta'ala. Tunggu bukan bermakna kita kata tanpa usaha. Usaha kerana izin Allah, mana kerana Allah Ta'ala suruh. Itu dapat pahala. Tapi nak merujuk kepada kita supaya jangan kita terlalu fokus kepada masalah kehidupan kita, macam mana besok nak makan apa dia dan sebagainya. Sebab rezeki itu di sisi Allah Ta'ala. Kita disuruh fikir nak buat ibadah, hari nak buat ibadat banyak mana. Semalam mungkin kita dah kerugian, tak baca Quran. Hari ni supaya jangan rugi, maka kita kena ambil cari masa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sama ada dengan baca Quran, dengan bekerja, dengan apa. Niat kerana Allah Ta'ala. Apa-apa saja kerja yang kita buat kerana Allah Subhanahu Ta'ala, maka ia adalah ibadah. Mungkin kita kata kita ni seronok dengan ibadah yang kita biasa buat. Tak boleh buat, mungkin kita rasa kecewa. Contoh kita dah boleh baca Quran, boleh baca Quran 1 juzuk sehari, tiba-tiba hari ni tak dapat. Mungkin kita rasa kecewa. Tapi di sana lihat pula sebab-sebab kita tak dapat. Kadang-kadang dengan sebab itu, kita reda dengan sebab itu, maka kita dapat ganjaran, kita kata ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab kadang-kadang duk biasa buat jadi seronok. Buat tu dengan seronok, dengan seronok. Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan satu, kita kata perkara yang menyebabkan kita dapat. Kita reda dengan itu, kita dapat pahala yang lebih besar. Macam contoh, kita lihat ramai orang yang kecewa. Sebab apa? Sebab tak boleh sembahyang berjemaah hari ni. Nak pergi surau tak boleh, nak pergi masjid tak boleh, nak berjemaah tak boleh. Kecewa. Sebab apa kecewa? Sebab dia duk biasa buat, dia biasa pergi masjid dan sebagainya, dia kecewa. Tak boleh nak buat. Tapi dengan reda dengan musibah yang Allah Ta'ala beri, maka kita mudah-mudahan diberi ganjaran yang lebih besar daripada kita pergi ke masjid. Pergi masjid boleh jadi menyebabkan kita rasa bangga, takabur, rasa hebat sebab kita lah orang masjid, kaki masjid dan sebagainya. Terdedah kepada perkara itu. Tapi bila anda reda dengan kehendak Allah Subhanahu Ta'ala, maka mudahan dengan reda itu kita mendapat ganjaran lebih besar. Bahkan ada juga perintah-perintah daripada agama, bab-bab tertentu kita disuruh buat macam ni, suruh buat walaupun kita tak biasa buat, tapi buat kerana perintah agama. Maka kita berada di atas jalan yang lurus, landas yang sebenarnya. Kita lihat kepada sejarah Nabi kita. Nabi masa dia berada di Mekah, dia sembahyang menghadap Masjidil Haram. Bila mana berhijrah ke Madinah, Allah Ta'ala perintah menghadap ke Masjidil Aqsa.
Walaupun dikatakan hati dia, kehendak dia nak menghadap kepada Masjidil Haram. Tapi oleh kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat. Pahalanya sama. Kita kata apa sebab buat itu di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah Allah Taala perintahkan supaya menghadap ke arah Masjidil Haram balik. Itu kita boleh rujuk dalam Quran, dalam antaranya surah Baqarah, tengok pada juzuk kedua tu. Awal juzuk kedua dah ada dah. Saya qulus sufaha, cerita bagaimana orang-orang munafik itu dia berkata-kata, kata macam-macam. Nabi menghadap kau tu pun salah, kau ni pun salah. Dia akan cari salah. Baik. Jadi yang pentingnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dia tak sama dengan apa yang kita biasa buat. Kita biasa buat macam ni, tiba-tiba datang perintahnya kena macam ni. Contoh kita kata kita duk biasa sembahyang sunat, sembahyang sunat. Tiba-tiba satu hari sesuatu yang mungkin terdesak. Mungkin kita kata kerana melayani ibu bapa kita sehingga kita tak sempat. Mungkin ditakdirkan ibu bapa kita sakit, kita kena bawa dia. Jadi kita tak sempat melakukan solat duha. Sedangkan taat kepada ibu bapa itu pahala lebih besar berbanding dengan solat duha yang kita biasa buat. Mungkin kita rasa hari ni tak ada buat. Kita rasa kecewa sikit sebab duk biasa buat. Yang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Seterusnya, kita pun telah cukup mendapatkan bukti bahawa para nabi salawatu alaihim dan para anbiya yang bertawakal kepada Allah pada umumnya tidak mencari rezeki. Itu jelas. Kalau kita tengok kepada sirah-sirah, cerita nabi kita yang masyhurnya, dikatakan dia bela kambing itu sebelum dia diangkat menjadi rasul. Sebelum dilantik menjadi rasul, dia kerja. Macam tu. Setelah mana diangkat menjadi rasul, mana dah kita kata umur 40 tu, katah tu tak pernah dengar dia buat kerja, pergi berniaga, bela kambing dan sebagainya. Hak berniaga tu sebelum menjadi rasul. Ada kadang-kadang orang kata dia nak bela kambing ikut sunnah. Berniaga dan sebagainya ikut sunnah. Yang tu sunnah yang kita kata tidak berapa dituntut. Sunnah hak betul-betul dituntutnya setelah mana Nabi diangkat menjadi Rasul. Tu hak Nabi buat. Tu apa dia hak Nabi buat? Hak Nabi buat, hak Nabi suruh buat. Bukannya kita kata hak yang kadang-kadang orang tu berniaga nak ikut sunnah pula. Kadang-kadang berniaga pula sampai menjejaskan amal ibadat dia. Ada orang hak berniaga ni sampai tak semayang. Kita tengok kalaulah bulan Ramadan sebelum ni yang ada bazar Ramadan tu. Kalau kita pergi tengok tertanya-tanya juga demo. Bukan kita nak kata tak semayang. Hak semayang ada ramai hak semayang. Bila nak dia akan carilah. Dia akan usaha untuk supaya boleh semayang tu. Tapi di kalangan peniaga-peniaga yang menjadi tanda tanyanya di mana mereka beribadat. Semayang kat mana? Daripada bazar Ramadan sampai ke Maghrib duk meniaga lagi. Sampai Maghrib mana? Dan saya rasa kemungkinan ada di kalangan orang-orang yang berniaga itu tak semayang. Boleh jadi ada tak semayang. Sebab apa? Sebab fokus kepada nak cari keuntungan dunia, nak cari rezeki lah kita kata. Nak dapat ni. Baik. Jadi contoh terbaiknya adalah Nabi kita. Contoh terbaik Nabi kita. Nabi kita tak pernah dengar lah cerita dia juga bekerja. Bekerja untuk mendapatkan hasil dan sebagainya. Hak banyak dengarnya Nabi memberi. Kerana perintah Allah Ta'ala memberi. Nabi memberi. Kemudian yang dia banyak melakukan ibadah, sembahyangnya, baca Qurannya dan sebagainya. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu itu antara punca kita kata rezeki. Punca rezeki. Anggap macam kerja lah. Kita akan dapat. Tapi orang tak nampak tu. Dia duk nampak dengan berusaha. Nak usaha tak salah. Hendaklah usaha di atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan tak usaha pula. Sebab apa? Sebab usaha itu juga perlu. Dijadikan kita manusia, makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang layak mendiami muka bumi. Sebab apa? Sebab kita bekerja. Kalau tak bekerja, tak layak lah. Seperti mana di kalangan para malaikat
kalau ikutkan dialah nak menguruskan, dia offer diri untuk menguruskan muka bumi, kan, offer diri kepada Allah Taala untuk urus muka bumi, kan. Sehingga bila mana Allah Taala sebut dia nak jadikan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan. Aku nak jadikan khalifah atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, kan. Dia kata, adakah Allah nak jadikan atas muka bumi ini jenis makhluk yang menumpahkan darah, kan, yang melakukan permusuhan, pembunuhan, berperang dan sebagainya. Malaikat bercakap di atas dasar pengalaman dia. Dikatakan bahawa sebelum itu Allah Ta'ala letak di kalangan jin, kan, di atas muka bumi. Dan jin ni akan bergaduh sesama sendiri, melakukan pertumpahan darah dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman itu, maka dia tanya Allah Ta'ala, adakah makhluk ni juga akan buat gitu? Kan? Dan kami, wa nahnu nusabbihu, kami yang sentiasa bertasbih kepada engkau. Kan? Wa nuqaddisu lak, dan kami ini membersihkan engkau. Kan? Jadi kita kata situ seolah-olah biar kamilah. Biarlah kami uruskan muka bumi. Kan? Allah Ta'ala jawab, inni ja'inu qalu ata'lamu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Allah Ta'ala itu lebih mengetahui, kan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Jadi kan, bila mana Allah Ta'ala kata dia lebih mengetahui, dia nak buat makhluk jenis macam mana, kan, maka malaikat pun kira akur, kan, sebab malaikat jenis makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi diletak manusia ini yang berbeza dengan malaikat. Malaikat dia tak makan, dia tak minum, tak tidur dan sebagainya, kan. Maka kalau dah gitu, buat apa lagi bekerja? Kita ni dijadikan jenis makhluk yang memerlukan makan, kan. Memerlukan makan, nak makan kenalah ada usaha-usaha, kan, buat kebun kita kata dan sebagainya, kan. Dengan sebab itu kita layak untuk mendiami muka bumi. Tapi kena ingat, kerja itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan. Kerana sebagai khalifah, akan kenalah uruskan muka bumi ini dengan kita kata bercucuk tanam, dengan bertani, dengan kerja macam-macam jenis kerja dan sebagainya, kan. Kerja kenapa? Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, bukan untuk nak makan. Adapun nak makan dan sebagainya, itu Allah Ta'ala bagi, akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang bekerja siang malam, kan, tapi tak senang-senang juga. Walaupun harta benda banyak, kan, kerja siang malam dapat juta-juta, kan, tapi tak senang. Sebab apa? Sebab kesenangan bukannya berdasarkan harta benda yang banyak. Kesenangan berada dalam jiwa kita. Mengikut satu buku yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, dia kata kebahagiaan itu berada dalam diri kita. Kalau kita bahagia, kita duduk di mana pun, walaupun kita tak kaya, kita tetap juga bahagia. Kita akan rasa tenang, rasa selesa, akan bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka kita adalah orang yang bahagia. Ramai orang yang kaya raya bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Sebab rasa susah hati. Kerana tak bahagia hati, susah. Hati susah, tak selesa dan sebagainya. Walaupun dikelilingi oleh kita kata harta benda yang banyak, kemewahan yang melimpah ruah, tapi akan jadi murung, berlaku kemurungan, jadi sampai peringkat bunuh diri dan sebagainya. Sebab apa? Kebahagiaan bukan berdasarkan harta benda yang banyak, tak, tapi tengok pada jiwa kita. Di kalangan para nabi, para alim ulama, bagaimana kehidupan. Tengok biasa je, rumah biasa-biasa je, tapi dia adalah orang yang bahagia. Boleh baca Quran, dia rasa seronok macam kita, dapat kita kata macam dapat bantuan lah, dapat 1,000, kita dapat 1,000 seronok, dia boleh baca Quran, sebab itu boleh baca Quran, dia rasa seronok, lebih seronok daripada dapat 1,000. Sebab apa dia? Sebab dia tahu itu adalah anugerah yang besar, seperti mana disebut oleh Nabi bahawa orang yang solat sunat sebelum subuh mendapat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan isinya kita akan tinggal. Jadi mereka ini mengetahui matlamat hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hak tu dia rebut. Berbeza dengan kebanyakan manusia, dia berusaha berebut sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang kita akan tinggalkan. Sebab itu juga disebut antaranya dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia kata orang ni dia sayang kepada harta orang. Kebanyakan manusia ada di kalangan manusia sayang kepada harta orang, dia tak sayang kepada harta dia sendiri.
duk sayang benda harta, contohnya dia dapat harta dia simpan. Sedangkan itu belum tentu hak dia. Dia mati tak ada. Dia tak dapat, orang lain dapat. Masa dia jaga hak orang ni, bukan jaga hak dia. Hak orang tu dia jaga sehingga dia mati mendapat ke orang. Hak dia tak jaga. Kalau betul dia jaga hak dia akan jaga ibadat dia. Pahala yang dia dapat, dia tidak akan keluarkan, tak akan beri kepada orang. Tidak akan batalkan pahala itu dengan cara ungkit, dengan cara hina orang, dengan cara mengumpat orang. Kalau duk mengumpat orang, pahala kita tak sayang pahala beri kepada orang lah. Tapi orang dia tak sayang tentang pahala, dia sayang tentang harta yang bukan hak dia, harta yang bukan milik dia. Bila mana dia mati, harta tu dapat kepada orang. Itu dikatakan bahawa kebanyakan manusia ada di kalangan manusia ini sayang kepada harta orang, duk jaga hak orang tu. Dia sendiri tentang diri dia tak ingat pun. Tak ingat kepada diri dia bagaimana keadaan dia nanti setelah mana masuk kubur dan sebagainya. Jadi contoh dia kata sini, para Nabi SAW dan juga para anbiya yang tawakal kepada Allah Ta'ala pada umumnya tidak mencari rezeki. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi juga mencari rezeki. Sebelum diangkat, sebelum umur 40 dilantik oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul, dia juga mencari rezeki. Dia juga bekerja dengan harta Siti Khadijah itu. Dia juga sebagai ambil upah bela kambing dan sebagainya. Tetapi setelah menjadi Nabi, baginda tidak lagi mencari rezeki. Demikianlah umumnya para Nabi. Mereka sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala, juga para wali. Memang ada juga Nabi atau wali yang berkasab. Tetapi tidak berarti bahawa mereka bertawakal kepada kasab. Maknanya ada juga di kalangan mereka bekerja, para wali bekerja, tetapi dia tak tawakal, tak nampak dengan usaha. Kasab itu maknanya dengan usaha itu dia akan dapat tak. Usaha sekadar melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh berusaha. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh. Maka bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Berusahalah, usaha. Usaha. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Bila mana Allah Ta'ala suruh, maka kita buat. Adapun dapat itu mana Allah Ta'ala yang tentukan. Kadang-kadang kita dapat, selalunya dapatlah dengan usaha tu. Itu yang menyebabkan jadi orang kabur dan sebagainya. Untuk ingat usaha dapat. Bahkan yang usaha tak dapat, orang tak apa nampak yang tu. Bahkan setengah-setengah orang bila tak dapat, dia menyalahkan takdir. Tak dapat, menyalahkan takdir. Dapat, dia rasa dia hebat. Oh, ni usaha aku ni, aku buat gini, kamu tak buat mana dapat. Kena buat baru dapat. Sedangkan ramai juga orang yang tak buat dapat. Orang tak buat, dia dapat. Tapi hak tu orang tak nampak. Kalau nampak tu akan menjadikan kita ni lebih fokus ibadat kepada Allah Ta'ala. Saya baru 2 hari, 3 hari sudah dapat 3 biji durian. Walaupun saya tak pernah tanam durian. Bukan tak pernah, dulu adalah kecil-kecil dulu pernah tanam semai dan sebagainya. Tapi hak dapat ni bukan hasil tu. Durian saya tanam belum tahu mana-mana dah. Maknanya dalam perjalanan nak ke hospital Ipoh hari tu, ada orang telefon. Ustaz ada kat mana? Ngapa? Nak bagi durian. Tak apalah, saya petang sekarang saya balik. Dapat 3 biji durian. Walaupun saya tak tanam durian, tak usaha masuk kebun durian, tak kutip durian dan sebagainya. Tapi kalau dah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat. Dan walaupun 3 biji durian itu, bukan semua 3 biji itu hak saya. Dalam tu ada nama-nama orang. Yang mana kebetulan ada kita kata durian tu, saya pun sebab tak duduk rumah banyak bulan sebab orang tua tak sihat, pergi sana ada rezeki orang tu sikit, rezeki orang ni sikit dalam 3 biji durian tu. Tapi nak kait situ saya dapat. Walaupun tanpa usaha. Tu orang tak apa nampak yang tu. Dia duk nampak, oh kena buat, tak buat apa nak cari makan. Manakala kita buat kerana Allah Ta'ala ibadah. Itu yang disuruhnya. Jadi para wali ada yang bekerja, tapi dia tidak tawakal kepada usaha itu. Tidak tawakal ni buat dapat lah. Tak, itu dapat tak dapat rezeki Allah Ta'ala. Ada orang tanam kacang panjang. Tapi tak dapat. Kita kata dapat sekerat ya. Tak sepanjang kacang yang dia tanam tu. Maknanya dapat sikit ya. Bukan semua kacang yang dia tanam tu dapat kali tak. Sebahagiannya dapat kepada ulat, burung dan sebagainya. Kalau kita buat usaha kerana Allah Ta'ala, tanam punya dah. Burung makan, ada orang ambil, itu rezeki dia. Kita kira sedekah, dah kira pahala.
Kan? Tapi kalau kita usaha, kita rasa kita akan dapat dengan usaha kita itu, kan? Tiba-tiba dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, dicuri oleh orang, kita akan marah. Kita akan marah dan sebagainya. Kan? Sehingga usaha tu kan, untuk menghalang ulat-ulat daripada makan tumbuhan dia, kan? Dia terpaksa menghabiskan modal yang besar. Beli racun ulat, kan? Kemudian beli pula alat nak cek ulat apa dia, serangga apa dia yang makan tanaman dia. Dalam satu kaedah pertanian, dia katakan dia letak satu jenis khatah yang ada gam, macam kita kata macam perakak lalat lah, lebih kurang tu lah kot. Kan? Mana tengok malam tu dia letak, besok dia tengok serangga apa hak lekat tu. Kan? Sebab apa? Sebab nak beli racun yang sesuai dengan serangga tersebut. Kan? Mana usaha kita kata sebegitu rupa, kan? Untuk apa? Untuk menghalang kita kata serangga-serangga tu. Kan? Kalau orang yang mementingkan ibadat, kan, serangga makan dikira pahala. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bukan salah kita kata nak racun serangga, bukannya salah tak, bukan satu kesalahan. Cumanya perbezaan, kan? Perbezaan dari sudut orang kalau dia ingat ni, kan? Maknanya kalau dimakan oleh serangga dapat pahala. Itu hak dia nak. Pahala tu lebih bernilai daripada hasil kebun dia itu. Kan? Bahkan ada orang yang kan, dia bercucuk tanaman dia tidak diusik oleh apa-apa pun. Kan? Kerana akan Allah Ta'ala nak beri kepada dia, Allah nak jaga kebun dia, akan sebab apa? Sebab hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Akan di kalangan orang alim selalunya kita tengok ini, akan binatang-binatang tak usik dan sebagainya. Akan bahkan bagi mereka redha kalau diusik pun tak ada masalah. Akan kalau Allah Ta'ala nak beri, Allah Ta'ala jadikan benda tu dapat kat dia. Binatang tak nak usik. Baik. Jadi dikatakan ada di kalangan para wali yang berusaha tapi dia tidak tawakal kepada usaha tersebut. Sebaliknya mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetap juga tawakal kepada Allah Taala, usaha tapi tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berusaha merupakan suatu kewajipan, maka ini berarti bahawa para nabi itu berdosa kerana mereka tidak pergi ke pasar. Contohlah, kalaulah dikata kerja tu satu wajib, satu kewajipan, nabi berdosa sebab nabi tak bekerja. Sedangkan nabi tu contoh ikutan terbaik. Kan? Maka sebab Nabi pun tak bekerja, tak pernah dengar Nabi piku apa ni, hitung sayurnya, piku hitung ikan, pergi jual ikan, akan pergi mana, masuk kebun dan sebagainya, tanam pisang, tak ada. Kan? Maknanya kalau usaha itu satu kewajipan, berdosa dah tak kerja. Dia kata ini suatu petanda bahawa berusaha bukan suatu kewajipan, tetapi dibolehkan oleh Allah Ta'ala kerana berusaha tidak disertakan dengan niat yang baik juga merupakan ibadah. Kerana berusaha jika disertakan dengan niat yang baik dikira ibadah. Kita buat niat kita baik, kan? Niat kita baik, maka usaha itu ibadah. Masuk kebun, buat kebun, tanam tumbuhan dikira ibadah. Sebab dalam kitab fiqh juga ada ahyaul mawat, kan? Dalam bab menghidupkan bumi yang mati. Kita berusaha supaya bumi itu tidak terbiar, kan? Tidak dibiarkan begitu, maka kita usaha tanam kacang, tanam pisang dan sebagainya. Dengan niat yang baik, maka dikira sebagai ibadah. Kan? Apakah dengan berusaha rezeki seseorang dapat bertambah? Dan sebaliknya, jika tidak berusaha, adakah ia akan berkurang? Kan? Dia bawa mari soalan sini, dia tanya, adakah dengan kita usaha itu rezeki kita bertambah? Dan kalau kita tak usaha, akan rezeki berkurang. Akan itu sebagai satu persoalan. Jadi akan untuk jawapan kepada persoalan ini, akan kita tangguh dulu, akan kita tinggal dengan soalan supaya akan datang kita bila nak tahu tu dia adalah keinginan untuk mendengar. Kalau tak dah tahu dah, tak ada lah. Kalau dalam apa ni tanyalah ustaz pun, akan biar tahu jangan keliru, akan tangguh dulu, akan dihuraikan selepas daripada ni. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.